Assalamualaikum, nama saya Norlaili binti Ismuraji, nombor matrik saya C22E0082. Saya akan membentangkan pengenalan bisnes plan yang telah kami lakukan. Kami telah menubuhkan sebuah syarikat yang diberikan nama syarikat Fatkiss Enterprise. Syarikat Fatkiss Enterprise ini telah mengeluarkan produk cookies celup yang disertakan dengan cairan coklat premium bagi setiap pembelian. Cookies celup kami juga didatangi dengan dua pilihan rasa, iaitu white chocolate dan dark chocolate. Syarikat kami menjual cookies yang extra pocket kepada sesiapa sahaja, terutamanya kepada pelajar. Kami juga menggunakan beberapa kaedah untuk menjalankan perniagaan kami melalui Instagram, WhatsApp dan TikTok. Sasaran utama kami ialah mahasiswa dan mahasiswi yang tinggal di kediaman IBS UMK. Namun, secara keseluruhannya, produk syarikat kami telah dijual luas ke seluruh Malaysia. Assalamualaikum, saya Naharisha Adila binti Zulkifli, nombor matrik C22A0320. Saya akan terangkan tentang tujuan rancangan perniagaan. Tujuan kertas kerja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warnur Afifah binti Wan Muhtar ingin membentangkan tentang latar belakang perniagaan. Nama perniagaan ialah Fatkiss Enterprise, alamat operasi ataupun kedai PT 1055, tingkat 2 Taman Cempaka Jaya, Jalan Tunjung 16200 Kota Baharu, Kelantan. Nombor telefon syarikat kami ialah 0139152230. Nombor pendaftaran ialah SSU-2191 Palang 2022. Tarikh pendaftaran perniagaan kami ialah 19 Disember 2022. Aktiviti perniagaan kami ialah perniagaan biskut. Bentuk perniagaan ialah melalui perkongsian. Modal permulaan perniagaan kami ialah RM350. Bank pengurusan perniagaan kami ialah juga Bank Simpanan Nasional. Kami masih tidak mempunyai cawangan. Nombor akaun yang kami guna dalam perniagaan ini ialah 0399541100636475. Bidang kerja yang kami daftarkan ialah perniagaan kecil-kecilan. Kami masih berniaga kecil-kecilan kerana kami baru start dalam perniagaan ini. Nama pemilik syarikat kami ialah Nur Hadia. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Syamni bin Yusaini, nombor kad matrik C22B0046. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang kaedah pelaksanaan online. Saya akan tunjukkan langkah-langkah yang perlu dilakukan serta proses-proses yang saya akan lalui untuk memulakan produk saya sendiri. Ini merupakan prosedur-prosedur yang perlu ada dan saya akan sarankan kepada anda untuk guna pakai untuk memulakan perniagaan anda ataupun untuk membimbing pelajar-pelajar yang baru sahaja ingin memulakan perniagaan. Langkah 1, pilih idea perniagaan. Anda perlu memilih idea perniagaan yang sesuai untuk perniagaan anda. Pernyataan yang sering diajukan mengenai idea produk serta penyelesaian suatu masalah, apakah isi untuk setiap keperluan. Barangan keperluan menjadi satu faktor utama bagi pernyataan ini. Langkah kedua, kajian pasaran kebolehklaksanaan. Dalam menjalankan perniagaan, pelajar atau anda perlu mengetahui kaedah-kaedah kajian pemasaran yang perlu anda buat. Kaedah pertama, analisis menggunakan Google Trend. Kaedah kedua, analisis menggunakan carian kata di laman web suggestion. Kaedah ketiga pula, item yang sering dicari dalam Shopee, Lazada serta JNT Express. Langkah ketiga, anda perlu daftar perniagaan anda. Pelajar diwajibkan untuk mendaftar perniagaan bagi memastikan aktiviti perniagaan mereka berjalan dengan lancar atau sah menurut Kerajaan Malaysia. Wujudnya pendaftaran perniagaan ini untuk memastikan para pelanggan mendapat kepercayaan untuk memakai servis-servis yang anda berikan. Pelajar-pelajar juga disarankan untuk mendaftarkan perniagaan sendiri di Syarikat Suruhanjaya Malaysia SSM ataupun Syarikat Siswa Universiti SSU. Langkah keempat pula, anda perlu memilih platform untuk memulakan perniagaan anda. Pemilihan platform ini merupakan satu bentuk yang memberikan impak yang sangat besar dalam menjalankan perniagaan anda. Platform yang pertama, anda boleh menggunakan platform Instagram. Platform yang kedua iaitu TikTok, dengan adanya video-video seperti yang anda buat untuk menarik lebih lagi ramai para pelanggan atau pembeli. Ia akan memberi impak yang positif dalam perniagaan anda sendiri. Langkah kaedah pelaksanaan perniagaan yang kelima iaitu berniaga. Mulakan perniagaan anda. Kiranya layanan yang baik dan mesra dapat diajukan kepada setiap para pembeli, maka hati mereka akan dapat ditarik untuk membeli produk yang anda jual. Ini akan memberikan satu pengalaman yang baru kepada anda sebagai seorang usahawan, serta akan mengajar anda tentang cara-cara untuk mengatasi pelbagai permasalahan yang anda akan hadapi sebagai seorang usahawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Imam bin Muhammad Azim. Hari ini saya ingin membincangkan tentang rancangan pentadbiran. Terdapat beberapa perkara yang sangat penting di dalam rancangan pentadbiran. Antaranya ialah senarai kakitangan pentadbiran, objektif, misi, visi dan lain-lain lagi. Visi bagi kumpulan kami ialah menjadi pilihan utama untuk pelanggan dan jenama yang diiktiraf Malaysia. Manakala misi bagi kumpulan kami ialah menjadikan produk yang berbaloi dan membuka cawangan di seluruh Malaysia. Objektif bagi kumpulan kami pula ialah menjual sebanyak 350 unit pada 3 bulan pertama. Seterusnya, kami ingin mewujudkan hubungan yang kukuh dengan peminat produk kami. Selain itu, kami ingin meningkatkan komunikasi yang berkesan dengan pengeluar Fatkiss bagi meningkatkan kualiti produk dan kepuasan pelanggan. Seterusnya, antara senarai kakitangan pentadbiran di dalam syarikat kami ialah ketua pengarah eksekutif, ketua pengurus, pengurus kewangan, pengurus operasi,
pengurus pemasaran, penolong pengurus pemasaran, penolong pengurus operasi, penolong pengurus kewangan, setiausaha dan penolong setiausaha. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Aziz. Saya akan membentangkan tentang carta organisasi syarikat kami, iaitu Fakis Enterprise. So, dalam carta organisasi ini kami mempunyai 10 kaki tangan. Antaranya ialah Nur Hadiah sebagai ketua pengarah eksekutif. Seterusnya ialah Wan Nur Afifah binti Wan Mokhtar sebagai ketua pengurus. Seterusnya ialah Muhammad Alif Aiman bin Mak Razim sebagai setiausaha dan diikuti oleh Muhammad Ridwan bin Aziz sebagai penolong setiausaha. Seterusnya ialah Nur Laili binti Ismuraji sebagai pengurus kewangan dan seterusnya ialah Nur Muhammad Amirul bin Ramlan Mahidin sebagai pengurus kewangan 2. Muhammad Ali Syahmi bin Husaini sebagai pengurus pemasaran. Seterusnya ialah Wan Nur Amirah sebagai penolong pengurus pemasaran. Seterusnya Nur Harisha Adila binti Zulkifli sebagai pengurus operasi dan akhir sekali ialah penolong pengurus operasi ialah Encik El Haziq Adam bin Muhammad Khairul Rafiq. So, ke-10 kaki tangan ini mempunyai jawatan masing-masing. Antaranya ialah ketua pengarah eksekutif yang bertindak sebagai melaksanakan visi dan misi perniagaan serta menyelaras organisasi secara keseluruhan. Seterusnya ialah setiausaha yang berperanan penting dalam melaksanakan sebarang tugas-tugas yang diarahkan oleh ketua pengarah eksekutif perniagaan. Seterusnya ialah penolong yang membantu setiausaha dalam merancang mesyuarat dan menyediakan memo mesyuarat. Seterusnya ketua pengurus mengawal dan mengenal pasti dasar dan misi perniagaan. Pengurus kewangan pula sebagai seorang yang bertanggungjawab dalam memantau kewangan dan komunikasi dengan perniagaan syarikat lain. Pengurus pemasaran bertindak sebagai penggerak utama untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Seterusnya ialah penolong pengurus pemasaran mengenal pasti pasaran dan analisis arah aliran pasaran semasa. Dan akhir sekali ialah pengurus operasi yang bertindak sebagai merancang aktiviti pengeluaran perniagaan mengikut jadual yang ditetapkan. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya El Haziq Adam bin Muhammad Khairul Rafiq dari kumpulan 13 kelas CFT 1013 W1. Saya akan membentangkan tentang pelan operasi. Baik, bagi proses perniagaan ini ada 5. Pertama, kami pilih idea perniagaan. Kedua, kami daftar perniagaan. Ketiga, beli borong produk di Shopee. Keempat, melekat logo produk perniagaan. Dan kelima, membuat promosi jualan. Bagi tenaga kerja, fokus utama perancangan tenaga kerja ialah penyelarasan, inspirasi, dan pengurusan berbagai operasi organisasi. Perancangan untuk tugasan setiap ahli kumpulan adalah perlu untuk menjual produk. Jabatan kami mempunyai 3 pelan kaki tangan yang berbeza, termasuk 1 untuk jabatan pembungkusan dan pemprosesan. Di bagian pemprosesan, hanya ada seorang pekerja. Dia hanya perlu menyelesaikan kerja-kerja mudah seperti melekat logo produk ahli kumpulan. Jabatan pembungkusan memerlukan 2 pekerja. Mereka disuruh mengemas barang tersebut mengikut tempahan pelanggan. Mereka akan menghantar produk kepada pelanggan dalam beg bungkusan kedap udara. Akhir sekali, ialah penggunaan media sosial untuk pengiklanan. Produk tersebut perlu dipromosikan di media sosial oleh ahli kumpulan kami. Bagi mesin dan peralatan, kumpulan kami dengan nama kumpulan produk Fakis telah menggunakan beberapa alatan dan bahan dalam perniagaan ini. Jadwal di bawah menunjukkan senarai alatan dan mesin yang digunakan. Bagi kategori peralatan, kami mempunyai plastik sealer sebanyak 100 unit dan setiap unit berharga RM1. Maka jumlah tunai yang diperlukan adalah RM100. Seterusnya adalah bubble wrap. Bubble wrap kami mempunyai sebanyak 100 unit dan setiap unit menilai RM1. Maka jumlah keseluruhan adalah RM100. Bagi mesin, kami memerlukan laminator. Laminator nilainya adalah 1. Setiap 1 unit laminator adalah RM195. Bagi perbelanjaan operasi, kami menganggarkan sekitar RM400 diperlukan. Jadwal di bawah menunjukkan senarai jumlah perbelanjaan perniagaan Fakis. Bagi peralatan, perbelanjaan bulanan adalah sebanyak RM250. Bagi mesin adalah sebanyak RM300. Dan bagi pengiklanan adalah sebanyak RM100. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Amirah binti Muhammad. Saya akan menerangkan tentang kaedah pemasaran. Barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan ialah dengan menjual biskut celup yang mempunyai 2 perisa, iaitu dark chocolate dan white chocolate. Ia bertujuan untuk memenuhi cita rasa para pelanggan. Perkhidmatan yang ditawarkan pula ialah dengan membuat penghantaran kepada semua pembeli yang jauh dari tempat kami dengan secepat yang mungkin. Bagi saiz pasaran pula, perniagaan Fakis mempromosikan produk di media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Ia bertujuan kami mempunyai pesaing dalam perniagaan ini, iaitu mix cookies dan brownies and red velvet cookies, yang juga turut menjual barangan yang sama seperti kami, iaitu biskut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul bin Ramlan Mahidin. Nombor kad matrik saya adalah C22A0619.
Tujuan saya membuat video ini untuk memberi penerangan mengenai laporan kewangan bagi syarikat kami itu FedKis. Seperti yang anda dapat lihat, laporan ini saya ingin membentangkan itu laporan kos pembelanjaan projek. Bagi kelengkapan pejabat kami, jumlah kos kelengkapan pejabat adalah sebanyak RM39,275. Itu dah datang daripada tunai sumbangan sendiri. Tunting pula adalah sebanyak RM130, juga datang dari sumbangan sendiri. Peralatan sebanyak RM5,000 dan kenderaan sebanyak RM10,000. Akan tetapi kenderaan kami sewa. Bagi modal kerja bagi seminggu adalah untuk pentadbiran sebanyak RM15,000. Untuk pemasaran pula sebanyak RM15,000 juga. Akan tetapi kami menerima pinjaman dari bank sebanyak RM7,500. Bagi operasi pula, kos pelaksanaan kami adalah sebanyak RM30,000 dan menerima pinjaman daripada bank sebanyak RM20,000. Kos bagi praoperasi dan pembelajaran air lain juga berharga sebanyak RM80,990. Kos bagi luar jangka adalah sebanyak RM13,000 dan menerima pinjaman dari bank sebanyak RM5,000. Jumlah keseluruhan bagi kos pelaksanaan kami adalah sebanyak RM208,395. Jumlah pinjaman dari bank adalah sebanyak RM32,500. Jumlah sewa adalah sebanyak RM10,000 dan jumlah sumbangan sendiri adalah sebanyak RM135,305. Selain itu, laporan ini juga saya ingin menceritakan tentang jadual sumber kewangan pada tahun 2022, iaitu tahun lepas. Seperti anda dapat lihat, modal sumbangan kami adalah secara tunai sebanyak RM110,100. Manakala sumber luaran seperti pinjaman bank adalah sebanyak RM89,000. Jumlah keseluruhan adalah sebanyak RM199,100. Selain itu, saya ingin juga menceritakan tentang susut nilai bagi aset tetap. Setiap tahun, aset tetap mengalami susut nilai. Contohnya barangan pejabat dan lain-lain. Seperti anda dapat lihat, nilai susut nilai yang terkumpul bagi setiap tahun bagi 10 tahun. Okey, nilai susut per tahun yang pertama adalah RM111 per tahun kedua adalah RM2,222. Seperti anda dapat lihat, dia meningkat sebanyak RM1,111 setiap tahun, sehinggalah mencukupi total secara keseluruhan RM10,000. Nilai buku bagi setiap tahun adalah menurun. Kita dapat lihat pada tahun yang pertama sebanyak RM8,889 dan terus menurun sehingga ke tahun ke-8 iaitu sebanyak RM1,111. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hardias, nombor matrik C22A0494. Bagi laporan keuangan, berikut adalah aliran tunai dalam syarikat kami dalam waktu sebulan. Baki yang dibawa ke hadapan pada minggu kedua sebanyak RM6,240 dan meningkat sebanyak RM540 dalam setiap minggu. Dalam tempoh masa sebulan, syarikat kami hanya bermodalkan sebanyak RM9,175 dan pinjaman sebanyak RM7,416. Dan melalui jualan yang diperoleh daripada kajian pasaran pula, syarikat kami menerima sebanyak RM66,000 dalam sebulan dan jumlah aliran masuk tunai ke syarikat kami sebanyak RM82,591 dalam masa sebulan. Berbeza pula dengan aliran keluar tunai di mana kami menggunakan sebanyak RM1,500 dan RM500 dalam perbelanjaan aset peralatan, pendaftaran serta kenaikan pangkat dalam tempoh sebulan. Bagi pekerja, gaji pekerja setelah dicampur aduk bersama 10 orang staf adalah sebanyak RM49,215 dalam tempoh sebulan. Kesemua jumlah aliran keluar tunai adalah sebanyak RM54,255 dan ini menunjukkan terdapat baki tunai iaitu sebanyak RM28,336. Seterusnya adalah unjuran aliran tunai syarikat FedKis bagi perniagaan Cookies Celof dalam tempoh setahun. Jumlah modal yang diperolehi adalah sebanyak 110,100 dan pinjaman sebanyak 88,992,000. Jumlah jualan yang diperoleh dari kajian pasaran adalah sebanyak RM792,000 dalam jangka masa setahun. Ini terdapat sebanyak RM991 dan RM92,000 yang diperoleh daripada jumlah aliran masuk tunai dalam syarikat FedKis selama setahun. Dan bagi aliran keluar tunai pula, perbelanjaan aset pendaftaran dan kenaikan pangkat serta bahan mentah adalah sebanyak RM48,000 selama setahun dan gaji pekerja adalah sebanyak RM590,580 untuk 10 orang pekerja dalam setahun. Jumlah aliran keluar tunai pada tempoh setahun adalah sebanyak RM692 dan RM460,000 dan baki tunai sebanyak RM298,632. Pengkajian yang kami telah lakukan ini dapat menunjukkan hasil yang begitu lumayan kepada syarikat kami iaitu FedKis Enterprise. Perniagaan ini menghasilkan pertumbuhan yang stabil dan keuntungan yang mampu menaikkan lagi nama biskut kami yang mempunyai 2 perisa. Perniagaan biskut ini telah merangkakan beberapa perancangan supaya produk yang dipasarkan dapat memenuhi permintaan dan kehendak pelanggan yang menginginkan dan menggemari
untuk menikmati biskut ini. Kami memilih perniagaan biskut ini kerana ruang pasarannya yang luas serta tidak ramai pesaing daripada syarikat-syarikat yang lain. Aspek pengurusan keuangan juga adalah amat penting dalam menghidupkan perjalanan sesuatu operasi perniagaan.